Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Satu berita yang mengejutkan, satu berita sedih yang diterima seluruh Malaysia pada hari ini. Ini sangat mengejutkan. Sudah pasti kita tahu, setelah beberapa pemimpin sebelum ini yang meninggal dunia, pasti memberikan impak yang sangat besar kepada pemimpin-pemimpin yang lain. Tidak kira di negara mana, negara jiran, bahkan bukan di negara jiran saja, sekiranya ada pemimpin, ahli politik, bahkan ketua kerajaan yang memegang jawatan tertinggi sebagai Perdana Menteri yang meninggal dunia, sudah pasti ini akan membuat semua ahli politik di Malaysia, terutamanya parti lawan, akan dikejutkan dan akan merasa simpati. Hari ini tuan-tuan dan puan semua, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ke-10, dan istrinya mengkabarkan satu berita duka cita. Datuk Seri Anwar Ibrahim dan istrinya ucap takziah kepada Perdana Menteri India. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan istri Datuk Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail mengucapkan takziah kepada Perdana Menteri India Narendra Modi atas pemergian ibu pemimpin itu, Hiraben Modi. Aziza dan saya mengucapkan takziah kepada Perdana Menteri India atas pemergian ibunya, Hiraben Modi. Kami berkongsi kesedihan dan ingatan kami sentiasa bersama Anda di waktu kesedihan ini, kata Anwar dalam hantaran di Twitternya. Menurut laporan media, Hiraben yang berumur 99 tahun meninggal dunia di UN Mehta Institute of Cardiology and Research Center, Ahmedabad, kira-kira 3.30 pagi Jumaat. Beliau dimasukkan ke hospital pada Rabu selepas kesehatannya merosot. Jadi ini pasti menyedihkan, pasti mengejutkan semua pemimpin politik di Malaysia, terutamanya Perdana Menteri Malaysia dan istrinya yang sudah mengucapkan takziah. Sudah pasti juga mengejutkan Mahathir, Muhyiddin Yassin, dan beberapa lagi pemimpin yang lain. Jadi salam takziah daripada channel ini ucapkan kepada Perdana Menteri India. Oke, baik, dalam pada itu tuan-tuan dan puan-puan semua, satu isu panas yang dilihat beberapa pemimpin politik di Malaysia yang dilihat taksub ataupun terdesak mungkin sehingga berani menggunakan nama Agong di dalam pelantikan menteri-menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Selain daripada Mahathir Mohamad yang telah membuat satu kenyataan di Twitternya berkenaan dengan timbalan Perdana Menteri hari ini, Zahid Hamidi. Katanya, adakah patut TPM diberi layanan yang lebih tinggi berbanding yang di Pertuan Agong, kata Dr. Mahathir. Bekas Perdana Menteri 2 kali, Tun Dr. Mahathir Mohamad mempersoalkan pelantikan timbalan Perdana Menteri yang masih berdepan pendakwaan mahkamah, yaitu Zahid Hamidi. Walaupun Mahathir tidak menyebut siapa, tetapi siapakah sebenarnya timbalan Perdana Menteri yang mempunyai tuduhan mahkamah kalau bukan Zahid Hamidi? Sebab kita tahu Fadila Yusof bukan. Menerusi entry terbaru di akaun Twitter Mahathir, bekas ahli Parlimen Langkawi itu berpendapat perlu satu bentuk reformasi terhadap jawatan tersebut. Jelasnya ini berlandaskan ketidakselarasan peruntukan di bawah perkara 33E Perlembagaan Persekutuan. Adakah sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba-tiba mempertimbangkan apa yang dijelaskan ataupun apa yang didakwa oleh Mahathir
adakah boleh timbalan Perdana Menteri hari ini yang menghadapi kes mahkamah akan ditendang, akan ditukar serta-merta? Katanya, ketika sedang mengimbas perlembagaan persekutuan, tiba-tiba saya mendapati ketidakselarasan peruntukan di bawah perkara 33E. Ia juga berbunyi seperti berikut. Yang di Pertuan Agong hendaklah terhenti menjalankan fungsi yang di Pertuan Agong jika dipertuduh atas suatu kesalahan. Adakah bermakna Mahathir Mohamad pun mahu yang di Pertuan Agong diganti ataupun dilucutkan serta-merta? Dengan kenyataan daripada yang bekas Perdana Menteri 2 kali ini dilihat seperti mempertikaikan lantikan agung sebelum ini, mempertikaikan menteri-menteri yang sudah dilantik, terutamanya yang disebut di sini adalah timbalan Perdana Menteri. Ia jelas sekali menunjukkan bahwa pertuduhan atas sebarang kesalahan adalah sangat serius, sehingga seorang seperti yang di Pertuan Agong perlu menghentikan fungsi sebagai ketua negara. Dalam pada itu, baru-baru ini, entry terbaru daripada Raja Petra Kamarudin pun ada mengatakan, Agong pun terlucut jawatan jika didakwa. Ini kan pula timbalan Perdana Menteri, kata Mahathir, yang di-share di dalam entry terbaru Raja Petra bin Raja Kamarudin. Jadi, adakah ini bermakna Raja Petra pun bersekutu dengan Mahathir berkenaan dengan lantikan-lantikan di dalam kabinet kerajaan perpaduan? Yang menariknya tuan-tuan dan bapak semua, setelah Raja Petra Kamarudin membuat kenyataan ini, di mana beliau telah share apa yang dikatakan oleh Mahathir berkenaan dengan nama yang di Pertuan Agong, Agong pun terlucut jawatan jika didakwa. Ini kan pula timbalan Perdana Menteri, kata Mahathir. Dan banyak komen yang diterima di dalam ruangan komen di Twitter Raja Petra Kamarudin. Ada yang kata, jelas sekali Tun Mahathir, PAS dan Perikatan Nasional, termasuklah Raja Petra Kamarudin dan Saitro Upahan, dilihat mencampuri urusan dalaman parti UMNO. Mengapa nak campur tangan? Atau benarkah ada pihak-pihak yang di luar sedang berusaha untuk meletakkan puppet pilihan mereka sebagai bakal presiden UMNO? Jadi banyak komen, ada yang kata dah hilang deposit masih nak mendabik dada. Nah, mungkin beliau ini menyindir menyindir Tun Mahathir. Ada yang kata dakwa dia dulu cakap besar. Jadi adakah Anda setuju dengan kenyataan daripada Tun Mahathir ini? Dan pada masa yang sama, Raja Petra Kamarudin, Syekh, telah mengongsikan apa yang dikatakan Mahathir dengan caption, Agong pun terlucut jawatan. Adakah kedua-dua individu ini pun mahu mencabar ataupun mempertikaikan Agong setelah dilihat mereka pun tidak puas hati dengan timbalan Perdana Menteri yang dilantik hari ini, Zahid Hamidi? Bahkan mungkin menteri-menteri yang lain juga. Daripada PN pun ada yang mendakwa bahwa seorang menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan perlu ditukar. Kata Wan Saiful, Johari Abdul Ghani perlu menggantikan Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi. Jadi ini satu perkara yang sangat serius dan saya tidak setuju dengan kenyataan daripada Dr. Mahathir. Walaupun beliau tidak menyatakan siapa, tapi sudah jelas timbalan Perdana Menteri yang mempunyai kes mahkamah adalah Zahid Hamidi. Dan katanya semasa Mahathir mengimbas perlembagaan persekutuan, beliau kata telah mendapati ketidakselarasan peruntukan di bawah perkara 33E. Dan ianya berbunyi seperti berikut, yang di Pertuan Agong hendaklah terhenti menjalankan tugas, menjalankan fungsi yang di Pertuan Agong jika dipertuduh atas suatu kesalahan. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda berita hari ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik seterusnya. Terima kasih Malaysia.